Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita masih lagi diberi peluang bersama-sama pada pagi ini, pada pagi yang ke-8 pagi ke-8 Ramadan. Telah hampir 1/3 kita menjalani ibadat puasa pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya janjikan dahulu, jadi hari ini saya akan sambung ayat yang seterusnya dalam tajuk puasa. Itu ayat 185. Ya, 185 Al-Baqarah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Di dua ayat 185 186. Ya. Ada satu ayat lagi lah berkaitan dengan puasa ni, iaitu 187. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Maksudnya bulan Ramadan itu ialah bulan yang diturun padanya Al-Quran. Hudan linnas, ya, yang bawa petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin, dan juga sebagai menjelaskan penerangan minal huda, ya, untuk sampai kepada hidayah, wal furqan, dan juga dia merupakan pembeza. Faman syahida minkum asyhara falyasum, ya, maka sesiapa di antara kamu melihatnya bulan tadi, bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah kamu puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka hendaklah ia ganti dengan hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menghendaki supaya kamu mudah, dan Allah tidak berkehendak supaya kamu susah. Wa litukmilul iddah, dan hendaklah sempurna bilangan tadi. Walitukabbirullah, dan hendaklah bertakbir membesarkan Allah. Ala ma hadakum, di atas apa yang telah dihidayahkan kepadamu. La la'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Di ayat 185 ini dengan jelas Allah Ta'ala menceritakan pada kita tentang penurunan Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran maknanya pada bulan Ramadan. Maksudnya yang kata turun Al-Quran ni pada bulan Ramadan,
juga nak menceritakan bahawa kata Ibn Katsir, yamdahu ta'ala syahrus siyam min baina sa'iris syuhur. Allah Ta'ala memuji bulan ini, bulan puasa, di antara bulan-bulan yang lain, bahawasanya bi anna ya'tharuhu min bainahunna li inzalil Qur'anil azim. Nak memuliakan lagi bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala memilihnya, pilih bulan Ramadan itu untuk menurunkan Al-Quran. Wa kama ikhtassahu bidzalik, seperti mana juga dikhususkan dia demikian itu, maka sesungguhnya telah diriwayatkan bahawa bulan ini adalah juga diturunkan Allah Subhanahu wa taala kitab-kitab yang lain kepada anbiya-Nya. Jadi tuan-tuan, Al-Quran ini, bulan Ramadan ini bukan sahaja turunnya Al-Quran, bahkan disebutkan juga bahawa Al-Quran ini kitab-kitab yang lain juga diturun pada bulan Ramadan. Antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dikata apa, yaitu hadis an Wasilah yakni Ibn Ashqa. Dikata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzilat suhuf Ibrahim fi awwal lailatin min Ramadan wa unzilat surah At-Taurah wa unzilat at-Taurat lasta madinun min Ramadan wal Injil li 13 khallat min Ramadan wa anzala Allah Ta'ala Al-Quran li 24 khallat min Ramadan. Baik, satu riwayat yang disebutkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah turun suhuf Ibrahim. Nabi Ibrahim ni ada suhuf. Dia bukan kitab. Ada suhuf, lambaran-lambaran. Suhuf kepada Nabi Ibrahim berlaku pada malam Ramadan. Dan juga diturunkan Taurat apabila berlalunya bulan Ramadan. Dan turunnya Injil pada hari yang ke-13 berlalunya Ramadan. Dan begitu juga Al-Quran. Disebutkan Al-Quran dalam satu riwayat li'unzila di 24 khalat min Ramadan, 24 Ramadan. Tuan-tuan. Dan disebut dalam hadis yang lain pula daripada Jabir bin Abdullah, wa fihi anna az-zabur unzila li sintani 10 khalat min Ramadan wal Injil li 18 wal baqi kama taqaddam. Disebutkan juga bahawa kitab Zabur yang ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada hari yang ke-12, hari 12 daripada Ramadan, dan Injil diturunkan pada hari yang ke-18 Ramadan. Tuan, maknanya di sini lengkaplah segala kitab-kitab itu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi dalam ayat Al-Quran ini Allah Ta'ala sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, pada malam Ramadan, pada bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, sedangkan kitab-kitab lain juga diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi di sini pahamlah kita bahawa Allah Ta'ala nak menunjukkan kelebihan, keistimewaan bulan Ramadan ini nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Baik. Fanuzila kullu minha ala nabi allazi unzila alaihi jumlatan wahidah. Maka kitab-kitab dahulu, kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran diturunkan kepada nabi-nabi tadi dengan jumlah yang satu, sekaligus. Setiap kitab diturunkan sekaligus. Wa ammal Quran fa innama nuzila jumlatan wahidah ila baitil izzah min sama'id dunya. Tetapi Al-Quran begitulah juga Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sekaligus, iaitu dari kepada Baitul Izzah, daripada langit dunia, daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah juga diturunkan sekali. Wa kana zalika fi syahr Ramadan fi lailatul qadar minhu, iaitulah pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Yang turun sekaligus daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, ataupun dinamakan juga dengan Sama'id Dunya, langit dunia. Tak tahulah kita di mana pun. Nabi kata Baitul Izzah lah. Tak payahlah kita nak cari pula di mana Baitul Izzah tu.
Nah, cuma dalam kita dalam pengetahuan kita macam tu. Daripada Lauh Mahfuz juga kita tak tahu di mana Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz kemudian diturunkan kepada Baitul Izzah. Sekali simpan di situ. Kemudian daripada situlah pula diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa nuzila ba'da mufarraqan bihasbil waqa'i ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itulah diturunkan secara bercerai-cerai, secara berasing-asingan, mengikut keadaan, mengikut peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan masa lebih kurang 23 tahun. Yang inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ataupun inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, disebutkan dalam surah Al-Qadar dan juga dalam surah Al-Furqan, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, sesungguhnya kami turunkannya pada malam Al-Qadar. Dan juga dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan dia pada malam yang penuh dengan keberkatan, yakni turunkan Al-Quran. Baik. Terusnya Allah Ta'ala sebut kenapa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Jadi turunkan Al-Quran ini dengan tiga tujuan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Mana turunkan Al-Quran ini ada tiga. Hudal linnas, untuk memberi petunjuk kepada manusia, ya, bawa jalan, memberi panduan hidup kepada manusia. Mana al-mu'minina bitauhidillahi mutawajjihina nahwa janabatu yahdihim ila martabatil yaqin. Ya, kata Abdul Qadir Jalani, dia kata hudal linnas, yang dimaksudkan hudal linnas, buat petunjuk kepada manusia, yakni orang beriman. Orang beriman akan dapat petunjuk dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tengok pada Al-Quran, maka mereka akan tauhid kepada Allah. Akan jadikan Allah Taala itu esa. Tidak ada mana-mana kuasa yang boleh buat, yang boleh sebut seperti mana Al-Quran. Ya, Allah Ta'ala banyak mencabar manusia, ya, dalam penciptaan, dalam Al-Quran ini. Ya, tak cabar manusia supaya manusia buatlah. Mana-mana manusia yang tak percaya dengan Al-Quran, kamu buatlah seperti Al-Quran ke 10 ayat daripada Al-Quran, 1 ayat daripada Al-Quran, ataupun lebih kurang sama dengan Al-Quran. Nah, cabaran Allah Ta'ala kalau kita tengok dalam Quran ada 4 cabaran Allah kepada orang yang tak percaya kepada Al-Quran. Ya, ulama-ulama telah menyusun kepada kita, telah keluarkan ayat-ayat tadi. Antaranya Allah Ta'ala mencabar manusia ni tentang Al-Quran. Kalau kamu tak percaya, kamu buatlah sama Al-Quran. Buat sama Al-Quran. Ya, kalau tak boleh pula, kamu buat 10 ayat. Tak boleh juga kamu buat 1 ayat. Ya, kalau tak boleh juga, kalau kamu buatlah hampir-hampir sama dengan Al-Quran. Kalau tak boleh 1 ayat pun tak boleh, buatlah hampir-hampir sama. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Nah, kalau kamu tak boleh buat sama seperti Al-Quran, kamu buatlah fa'tu bi suratin min mithlih. Kamu buatlah 1 ayat, bawalah 1 ayat. Fa'tu bi surah, kamu bawalah 1 ayat. Tak sama dengan Al-Quran, tapi hampir-hampir sama. Buatlah kalau mampu. Nah, Allah Ta'ala kata, ya, jabaran lagi, maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain pula, kulla in ijtama'atil ins wal jinn ala ayatu misli hadzal Quran la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Itu dalam surah Isra, ya, Al-Isra. Allah Ta'ala sebut, ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, kalau ada cabaran, ada ujian, ada apa, ya, daripada mana-mana pihak nak buat seperti mana Al-Quran, katakan kepada mereka, sekiranya berhimpun semua jin dan manusia untuk bawa seperti mana Al-Quran, la ya'tuna bimislihi, mereka tidak akan dapat bawa sama sepertinya, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun di antara mereka itu berpakat sungguh-sungguh jin manusia ni nak buat Al-Quran, memang tak dapat. Akhirnya Allah Ta'ala sebut, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Tu balik kepada surah Al-Baqarah semula, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, sekiranya kamu tak mampu, dan memang kamu tak mampu. Nah,
fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, maka takutlah kepada neraka. Maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya di antara manusia dan juga batu-batu yang disediakan Allah Ta'ala kepada orang kafir. Ini tuan-tuan, maknanya cabaran Allah Ta'ala kepada Al-Quran. Yang maka faham kita di sini, ulama-ulama kita tarik-tarik keluar berkaitan dengan cabaran Allah Ta'ala terhadap orang yang tak suka kepada Al-Quran ni. Memang tak ada siapa mampu pun nak lawan kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kembalilah kita kepada Allah. Tujuannya mana bila kita tak boleh dah, manusia tak mampu dah nak lawan dengan kata-kata Allah Subhanahu Taala ni, maka kembalilah pada Allah. Baik. Itulah Allah Taala sebut dalam Quran ni, Al-Quran ni ialah hudal linnas, dia merupakan petunjuk kepada manusia. Bi tauhidillah mutawajjihina. Maknanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu penghadapan kita, tawajuh kita. Sungguh-sungguh kita nak menghadap Allah Taala. Nahwa janabihi yahdihim ila martabatil yaqin. Maknanya kena tunjuk, kena turutlah kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah tadi, sehinggalah kita sampai kepada martabat yakin. Sampai kepada martabat yakin sungguh tidak ada yang lain selain daripada Allah. Tidak ada yang lain, bukan kata peraturan, bukan kata Allah itu sendiri. Maknanya dari segi hukum hakamnya, peraturan hidupnya, tidak ada lain dah. Semuanya kena kembali kepada Allah. Tuan-tuan. Baik. Dalam ayat ini juga Ibnu Katsir mengatakan, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadza madahu lil Qur'an allazi anzalallahu huda liqulubil ibad mimman amana bihi wa saddaqahu wattaba'ahu. Ini juga merupakan kepujian kepada Al-Quran. Allah Ta'ala memuji Al-Quran. Bagi Al-Quran itu, yang mana Allah Ta'ala turunkan hudan sebagai petunjuk liqulubil ibad, untuk memimpin hati-hati manusia, untuk memimpin hati-hati hambanya. Mimman amana bihi, bagi siapa yang beriman dengannya, wasaddaqahu wattaba'ahu, dan membenarkannya dan mengikutinya. Jadi tuan-tuan, makna siapa yang boleh kata nak jadi hati dia ni lembut, nak jadi hatinya dapat hidayah, hamba yang macam mana? Ibnu Katsir jelaskan kepada kita ada 3 sifat. Orang yang nak dapat kata Al-Quran ini sebagai petunjuk dia, iaitu mimman amana bihi, sesiapa yang beriman dengannya. Percaya sungguh dengan Al-Quran dapat petunjuk. Kalau kita yakin sungguh Al-Quran ini kalam Allah, Al-Quran ini tidak ada dah tolak bandingnya dengan mana-mana, dengan mana-mana ciptaan, mana-mana kata-kata, maka dia akan dapat hidayah. Yang keduanya wasaddaqahu, benarkannya. Beriman, percaya, kemudian kita benarkannya. Yang ketiganya wattaba'ahu, kita ikut, baru dapat. Jadi 3 lah. Maknanya mula dengan hati, tasdik, yang maknanya ikrar, ikrar dengan hati. Mana ni ikrar, tu ni ciri yang beriman, dia ada 3. Ikrar, ikrar bil qalbi, makna yang pertamanya kita ikrar, kita ikrar, kita mengaku. Kemudiannya kita membenarkan, ikrar bil lisan wa saddaqahul qalb, wa taba'ahu bil jawarih. Makna yang pertamanya kita ikrar, kita mengaku dengan lidah. Kemudian kita membenarkan dengan hati. Kemudian lagi kita ikut dengan anggota. Itu ciri orang beriman. Kalau kata cukup 3 tadi, ciri yang 3 tadi, maka baru boleh kata kita beriman. Kalau takat beriman dengan daripada mulutnya sudah sebut kata kami yakin dengan Al-Quran, kami percaya dengan Al-Quran, hati pun berkenan, tapi belum lagi kita buat, kita ikut apa yang sebut dalam Al-Quran, maka belum lagi kita sampai kepada martabat yang kita mendapat petunjuk. Belum lagi, tak cukup syarat. Dah ikut dah, mulut kata betul dah, mengaku dah Al-Quran, hati pun benar dah, tapi tak buat. Kita belum lagi sampai kepada martabat orang yang betul-betul dapat hidayah. Yang kedua, kata Al-Quran ini wa bayyinatin, Allah Ta'ala nak menerangkan bayyinatin, yakni syawahid wa ayatin wadihat, maknanya dengan dalil-dalil, dengan ayat-ayat yang jelas lagi nyata.
Ai dalail wa hujjatun binabiyyin bayyinatin wadihah jaliyah liman fahamaha wa tadabbaraha dalah ala sihhati ma jaa bihi minal huda al munafi lidhalal. Ya, maknanya dia ada dalil, ada cara, ya, ada jalan. Dalam Quran tu semuanya nak menceritakan kepada kita jalan-jalan untuk sampai kepada hidayah. Ya, banyak-banyak ayat Quran itu ialah di antara jalan-jalan, dalil-dalil. Maka Allah Taala ni nak memujuk manusia, nak ceritakan kepada manusia, maka Allah Taala bawa berbagai-bagai cerita umat terdahulu dalam Quran, ya. Cerita umat terdahulu bagaimana orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, ya. Penentang kepada nabi, penentang kepada risalah yang diturunkan oleh Allah Taala, akhirnya mereka akan kecundang. Nah, semua Allah Ta'ala sebut ni, bermula daripada umat Nabi Nuh, menentang Nabi Nuh, mari umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud, ya, umat Nabi Musa dan sebagainya. Maknanya mereka yang menentang jalan-jalan ni bawa oleh Nabi, mereka akan kecundang akhirnya. Ya, tidak ada siapa pun, ya, tidak ada satu bangsa pun yang menentang Nabi ni akhirnya yang kata mereka berjaya. Tidak ada. Ya, mereka akan kecundang sampai akhirnya. Dah, ya. Mana Allah Taala terus sebut tu makna bayinat tu. Itu yang dikatakan bayinat, jalan-jalan untuk kita sampai kepada hidayah. Maka Allah Taala bawa berbagai-bagai cerita tadi supaya kita jadikan panduan. Baik. Liman fahamaha wa tadabburaha, ya. Jadi kepada siapa nak dapat bayinat ni? Siapa nak dapat petunjuk? Siapa nak dapat penerangan tadi tu? Ya, Nabi yang disebut ni liman fahamaha, siapa yang faham dia? Siapa yang faham isi Quran dapat. Wa tadabburaha, dan juga siapa yang tadabbur, yang ambil perhatian. Nah, tengok semua surah Al-Quran satu persatu, kita tengok, kita buat penelitian, tengok tafsir, tak faham kita tengok tafsir. Nah, ulama-ulama tolong tafsirkan kepada kita, ini ayat ni nak macam ni, ayat ni nak macam ni, ceritanya begini. Nah, orang tadabbur dapat dalah ala sihhati ma jaa bihi minal huda. Nah, maka semua itu menunjukkan atas sihatnya, benarnya, ya, apa yang akan dibawa daripada huda, daripada hidayah tu. Nak bawa kepada hidayah tu, tengok kita sampai, ya, al munafil dalal, untuk menafikan segala kesesatan. Baik. Yang ketiganya wal furqan. Nah, bayinatin minal huda wal furqan. Yang keturunya wal furqan. Syekh kita ni sebut juga minal huda. Dia kata al muwasil lil mustashifina an sara'it tauhid ila martabah ainil yakin. Ya, maknanya minal huda bayinatin minal huda, supaya kita rasa, ya, kita merasai, mendalami rahsia-rahsia segala rahsia-rahsia tauhid tadi, sehingga kita sampai kepada martabat yakin. Wal furqan al fariq lahum bainal haqq alladhi huwal wujudul ilahi wal batil alladhi huwal wujudatil kauniyah yuwasiluha wa yuwasiluhum ila martabi haqqul yakin. Baik. Yang ketiganya, penurunan Al-Quran ini ialah Nabi Allah Taala kata wal furqan, dia adalah pembeza. Ya, pembeza di antara bainal haq, di antara yang benar dan juga yang batil. Nama Al-Quran Ali Puasa sebut, maknanya Quran ini adalah pembeza. Nak tahu hak baik, nak tahu buruk, tengok Quran. Nah, nak tahu halal haram, tengok Quran. Nak tahu jalan syurga neraka, tengoklah yang halal. Tengoklah Al-Quran. Ya, nak tahu apa lagi? Ya, segala apa pembeza ni dia dua, ya. Di antara nak dapat sa'idun au syaqiyun, nak dapat kebahagiaan akhirat ataupun nak dapat kecelakaan akhirat, tengok Al-Quran. Ya. Al-fariq lahum bainal haqq, pembeza di antara, bagi mereka, di antara kebenaran. Kebenaran apa dia yang kata kebenaran ni? Allazi huwal wujudul ilahi. Tu dah kebenaran dia yang sampai kepada kita, yang menyusup ke dalam hati kita tentang wujudnya Allah Taala. Nah, adanya Allah Taala. Ya, kita tengok Al-Quran tuan-tuan, makna tengok Al-Quran tu kena yakin dulu Al-Quran tu apa dia. Kita yakin kata Al-Quran tu kalamullah. Al-Quran tu kata-kata Allah Taala. Bagaimana dia kata-kata Allah?
Nah, marilah tuan-tuan, bila kita belajar sifat 20 manakah ataupun kita belajar ilmu kalam, kita akan jumpa di antara sifat Allah Taala tu bersifat dengan sifat kalam. Nah, kalam sifat yang 13. Kalau kita belajar ilmu sifat apa 20, sifat yang ke-13. Kalau sampai kalau itu satu lagi kaunuhu mutakalliman, hak yang ke-20. Dan begitu juga kalau kita bilang dengan Asmaul Husna pun ada perkataan kalam. Allah Ta'ala tu bersifat dengan kata-kata. Baik, bila kita yakin bahawa Al-Quran itu kata-kata Allah, maka dengan sendiri tentang adanya wujud Allah Ta'ala. Yakinlah kita dengan wujud Allah Ta'ala tu. Baik. Yang keduanya wal batil. Nak beza yang tadinya al-haq, tentang wujudnya Allah Ta'ala, dan batilnya apa? Huwa allazi huwal wujudatil kauniyah. Yang batilnya ialah kewujudan al-kauniyah ni. Nah, wujud Allah Ta'ala tu wujud yang sebenar. Wujud Allah Ta'ala tu, adanya Allah Ta'ala tu wujud yang sebenar. Tidak menerima tentang tidak wujudnya. Tetapi nak hak batilnya ialah tentang kewujudan al-kauniyah ni. Nah, segala alam, segala ciptaan ini adalah wujudnya hanya batil saja. Bukan sebenar wujud pun. Sebenarnya saya sebut dululah tuan-tuan, maknanya kita ni ada di antara tiada je. Termasuklah alam yang lain ada di antara tiada. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Yang kata selain pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kata Allah Ta'ala, wujud dia adalah wujud yang sebenar. Nah, wujud sebenar Allah Ta'ala tu bermula daripada tidak ada yang lain, ada dah dia. Dan sampai masa apabila tidak ada yang lain, dia pun masih ada. Tu wujud yang sebenar. Tapi kalau kata yang selain daripada Allah Ta'ala ni al-kaun ini, maknanya alam ciptaan ini, manusia, ke langit, bumi, bukit, bukau, gunung, ganang ini, wujud dia adalah wujud yang bukan sebenar. Bukan wujud sebenar. Adalah tuan-tuan, mana lah ni adalah di sini, di rumah tak ada pun. Kalau siapa bertanya di rumah kita, bukan tak ada lah ni pasal kita tak ada sini. Tu ada di antara tiada lah kita ni. Itu je manusia ni. Kalau kata manusia ni, kata alam ni bersifat dia macam tu je. Sehingga ila yusiluhum ila martabatil haqqul yaqin. Sehinggalah bawa kepada dia, bila kita faham di antara al-furqan tadi, pembeza tadi, sehingga membawa kita sampai kepada martabat haqqul yaqin. Benar-benar kita yakin. Tadi ainul yakin mana ainul yakin tadi, al-huda tu, ainul yakin. Bila sampai kepada al-furqan ni, kata dia sampai kepada kita haqqul yaqin. Keyakinan kita tu benar-benar yakin. Baik. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka sesiapa yang melihatnya, maka sesiapa mendapati bulan ini, di antara kamu siapa yang dapat bulan ini, maka hendaklah dia puasa. Ni tuan-tuan, inilah yang kata syahid yang mengatakan kita kena puasa bulan Ramadan. Nah, ayat yang saya baca minggu lepas tu, ayat 185 tu perintah supaya kita puasa, kutiba alaikumusiyam. Nah, ayat yang ke-184 pula, ayyamin ma'dudat, hanya berapa hari, bilangan hari. Baik. Sekarang ni, inilah yang dikatakan kefarduan puasa ni bila faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa yang melihatnya, yang dapat melihatnya, datang bulan Ramadan tadi, tengok anak bulan, maka hendaklah kamu puasa. Sebab itulah kita tengok anak bulan. Habis dekat-dekat nak habis Syaban, maka kita pun tengok anak bulan. Tengok anak bulan, cuma dia bergantunglah sama ada ru'yah ataupun hisab. Tapi kena tengok anak bulan. Pastikan bulan tu, pastikan anak bulan tu wujud, maka berlakulah puasa. Baik. Ai kana muqiman lil balad hina dakhala syahrul Ramadan. Maknanya orang yang sampai dah, maknanya sampai bulan Ramadan ni, maka hendaklah dia puasa. Baik. Dalam ayat ini juga Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita berkaitan dengan rukhsah yang Allah Ta'ala berikan. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi dalam ayat 185, 184 dulu pun disebutkan juga faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi dua kali. Ayat yang sama, lebih kurang. 184, 185 cerita benda yang sama. Dia cerita benda sama. Tadi 185, 184 faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Di sini pula Allah Taala sebut
wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau tak perhati dia sama. Perhati sikit ada lebih kurang sikit ya. Makna dalam ayat 184 tu ada perkataan minkum. Faman kana minkum maridan. Dalam ayat ni wa man kana maridan. Tidak ada perkataan minkum je. Baik. Di sini juga ya, ulama-ulama tasawuf menceritakan kepada kita betapa sayangnya Allah Ta'ala kepada hamba dia. Ya, sebut 2 kali tentang kebenaran tadi, rukhsah. Nah, dan begitu juga disebutkan di sini, ya, kenapa Allah Ta'ala sebut 2 kali tempat yang ayat 84, 85. Benda sama. Ya, benda sama tuan-tuan. Biasanya dalam ayat-ayat lain nak cerita benda lain, dalam surah ini kemudian mai jumpa pula surah lain. Ni tak. Nah, 84 85 berderet. Benda yang sama disebut. Ya, nak ceritakan kepada kita betapa kena jaganya puasa tu. Ya, betapa punya jaga yang puasa tu diulang-ulang, diulang-ulang kepada kita supaya jaga sungguh puasa ni. Ya, so siapa yang sakit, siapa yang dalam musafir, boleh nak buka puasa. Tapi ganti. Tapi kena ganti. Baik, tuan-tuan. Faman kana minkum maridan, maknanya la yutiqu ala saumi khaufan min syaddati maradihi. Sesiapa yang tak puasa ni maksudnya tak mampu nak puasa, takut. Khaufan min syaddati maradihi, takut sebab sakitnya bertambah. Kalau puasa sakit dia bertambah. Au ala safarin, ataupun dalam keadaan dia musafir, fa'iddatun min ayamin ukhar, maka hendaklah dia ganti dengan hari lain. Ai luzima alaihi siyamun akhar qada'an li ayamin fitr. Maknanya supaya dia ganti puasa pada hari-hari yang dia buka tadi. Qada'an li ayamin fitr. Maknanya sebagai qada kepada hari yang dia buka. Dalam hal ini ulama kita telah menyebutkan beberapa perkara. Dan sebut beberapa perkara berkaitan dengan musafir. Orang musafir nak buka puasa ni, nak buka puasa ni ataupun supaya tak puasa ni orang musafir ni. Nak boleh tangguh, tak boleh tangguh. Orang tangguh tak? Mufti suruh tangguh, yang nak pergi nak pergi Olimpik tangguh puasa. Dengar perkataan tangguh tak sedap dengar, itu tak sedap dengar, ya. Boleh tangguh puasa, tahulah spekulasi pihak lain pula tu, ya. Maknanya boleh tangguh puasa, ya. Maknanya berhenti dulu puasa, kemudian puasa hari lain pasal nak pergi main Olimpik. Tuan-tuan, ya. Tak apalah nak. Maknanya dengan kebakaran, dengan keilmu yang mereka ada tu, maknanya kita dengar lah, ya. Pada saya nak sebut juga ni yang disebut oleh Ibnu Katsir. Kita baca lah. Hahuna mas'alatun tata'allaq bihazil ayah. Di sini diceritakan kepada kita berkaitan bertabik dengan takluk apa yang berkaitan dengan ayat tadi. Ayat tadi lah, makna ayat yang kata Allah Ta'ala suruh kita bagi keperluan kepada orang yang musafir dan juga dia boleh puasa, dia boleh buka puasa dan ganti hari lain. Kerana berdasarkan kepada kata Allah, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah Ta'ala nak bagi kepada kamu supaya kamu senang, dan Allah tidak mau kamu susah dalam keadaan tadi. Innama rakhasa lakum fil fitr fi halil marad was safar ma'a tahammatuhu fi haqqil muqim. Baik. Maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala memberi rukhsah kepada kita ni, kepada manusia ni, untuk buka puasa dalam keadaan sakit dan dalam keadaan musafir. Berserta dengan keadaan kita ni tak mampu tadi ni. So, semua itu wasahih taisiran alaikum wa rahmatabikum. Semua tu kita kena ingat bahawa kalau kita boleh macam tu, boleh buka puasa dalam keadaan sakit, boleh buka puasa dalam keadaan musafir, ini adalah taisiran lakum, sebagai kemudahan kepada kamu. Allah Ta'ala nak bagi kemudahan. Dan juga kena ingat wa rahmatallahu bikum, ini juga merupakan rahmat Allah Ta'ala bagi kita. Kalau Allah Ta'ala tekan juga macam semayang, macam semayang, kena semayang juga, kamu musafir ke, kamu sakit ke, kalau puasa buat macam tu juga, tuan-tuan. Allah Ta'ala tak buat macam tu, Maknanya puasa boleh buka puasa.
Boleh tak puasa? Kalau keadaan kita sakit ke apa semua tak mampu, boleh buka puasa. Semayang tak? Ya, semayang tak? Semayang macam mana sakit pun kena semayang. Cuma cara lah. Cara ringan tentang cara tu pula. Baik, berkaitan dengan hal ini, ya, faqad zahaba ta'ifatu minas salaf ila anna man kana muqiman fi awwal syahri summa safara fi asna'ihi falaysa lahu iftar bi'uzrin safar wal halat, ya. Maknanya datang sebahagian sekumpulan daripada ulama salaf. Mereka mengatakan bahawa sesiapa yang bermukim pada awal bulan, awal bulan duk puasa elok-elok di tempat kita, kamu dia musafir di tengah-tengahnya, falaisa lahul iftar bi uzri safar, maka tidak ada bagi mereka ini berbuka dengan sebab uzur musafir itu. Ini sebahagian daripada ulama salaf mengatakan gitu. Ya, kalau duk puasa dah ni, duk puasa dah sampai 8 hari dah duk puasa di sini, kamu dia musafir, maka kata dia tak boleh buka. Tak boleh buka. Itu sebahagian daripada ulama salaf berdasarkan kepada ayat tadi lah. Faman syahida minkum syahra falyasum innama yubahil iftar li musafir istahhala syahra wa huwa musafir. Ya, sesungguhnya kata dia, sesungguhnya yang di mubah ni ataupun yang diharuskan buka puasa ni bagi musafir kerana dia duduk dengar musafir. Sebenarnya dengan musafir tu masa itulah tengok nampak anak bulan, maka ketika itu dia boleh buka puasa. Jadi kata-kata ini dia kata wa hadzal qaul gharib lah. Maknanya sebahagian ulama mereka tidak ambil pendapat ini. Jadi saya nak sebut lah. Baik, yang kedua, zahaba akharuna minas sahaba wat tabi'ina ila wujubil iftar fi safar. Ini teruk pula. Nah, yang kedua pula dia kata apa? Ada pula sebahagian daripada sahabat-sahabat yang lain dan juga tabi'in mengatakan ila wujubil iftar, kepada wajib berbuka puasa apabila musafir. Waktu pula. Ni kata ulama ilmu lah. Kata ilmu dia macam tu. Ya. Kata ilmu ni, ulama ni bila kita dengar kata-kata ulama ni bukan kata percanggahan dah, maknanya berdasarkan kepada hujah-hujah mereka. Yang ni kata tak boleh. Kumpulan satu kata tak boleh. Ya, kalau kita musafir di tengah-tengah Ramadan, kita tak boleh buka puasa. Mari satu kumpulan lain pula dia kata apa? Wajib buka puasa kalau kata dalam musafir. Pasal apa? Nak ambil rukhsah yang Tuhan bagi tu. Pula. Baik. Wasahih qaulul jamhur innal amru fi zalika ala takhir laisa bihatmi li'annahum kanu yakhrujuna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Yang sahihnya hak ni lah, ya, kita pegang ni lah yang dipegang oleh ulama-ulama hak ni, ya, iaitu kata jamhur. Sebilangan besar daripada ulama dia kata apa? Innal amru fi zalika takhir, sesungguhnya urusan tadi adalah pilihan kita. Ikut pilihan, bukan tetap sama ada wajib ke, sama ada tak boleh ke. Dia ada pilihan kita. Kerana apa? Mereka ni berdasarkan kepada hadis Nabi, ya, sahabat-sahabat yang keluar bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Tengah-tengah bulan Ramadan mereka keluar bersama-sama dengan Nabi. Faminna shaim wa minnal muftir. Maka ada di antara kami yang puasa dan ada di antara kami yang berbuka. Falam ya'ibu shaim 'ala al-muftir. Walal muftir 'ala shaim. Maka tidak ada siapa mengaibkan. Tak ada siapa kata apa. Hak puasa pun tak kata kepada tak puasa, hak tak puasa pun tak kata kepada hak puasa. Sahabat tuan-tuan, hebat sahabat ni nak. Ya, mana hak puasa? Alhamdulillah puasa lah. Tak kata hak tak puasa ni, tak kata. Hangpa kena buka puasa kita musafir dak. Hak puasa pula tak kata kepada hak tak puasa ni. Hangpa jangan buka puasa, kita tak boleh buka puasa dak. Semua hak nak buka pakat makan. Hak tak buka puasa ni, hak puasa ni, puasalah terus perjalanan. Tuan-tuan. Berdasarkan pada situlah ulama tadi dia mengambil keputusan bahawa urusan kita nak buka puasa ataupun tidak ni dialah at-takhyir. Makna pilihan kita sendiri. Nah, ingatlah maknanya tengok kemampuan kita. Kalau mampu nak puasa, puasalah. Kalau tak mampu, buka puasa dalam keadaan musafir tadi. Ya, falau kana al-iftar huwa al-wajib la ankara alaihi musyah. Jika sekiranya buka puasa ni menjadi satu kewajipan, maka akan diingkar, akan dimarah, akan dilarang kalau kepada siapa yang berpuasa.
Nah, sebab itulah maknanya urusan puasa ni dia tidak termasuk dalam sama ada wajib buka ke ataupun tak boleh buka. Baik. Bal allazi sabata fi min fa'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadi sahabat tuan-tuan. Itu cerita sahabat. Mana sahabat dalam perjalanan yang jauh, maka mereka ni ada hak letih buka puasa. Ada boleh tahan, mereka tak buka puasa. Jadi sahabat-sahabat tak kata apa. Hak lain. Balik cerita pada Rasulullah pun takkan semua. Rasulullah kata kedua-duanya betul. Hak buka puasa pun betul, hak tak buka pun betul. Jadi nak kala apa? Baik. Bal ladzi min fa'li nasabata min fa'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana fi misli hadhihi al-halah sha'iman. Ya, bahkan juga yang berlaku kepada perbuatan Nabi sendiri. Nabi sendiri seperti umatnya juga tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan itu Nabi puasa. Nabi sendiri Nabi puasa. Nah, hadisnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abi Darda, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan fi harrin syadid hatta in kana ahadana la yasna'u yadahu ala ra'si min shiddah wa ma fina sha'im illa Rasulillah wa Abdullah bin Rawahah. Ni tuan-tuan. Yang hadis ni Nabi sebut, hadis riwayat Abu Darda ni hadis sahih. Dia kata apa? Kami keluar bersama-sama dengan Rasulullah. Keluar nak pergi merantau, nak pergi berdakwah, nak pergi berjihad, apa semua bersama-sama Rasulullah pada bulan Ramadan pada musim panas yang terik. Dah puasa tuan-tuan, panas pula. Nah, jalan padang pasir, bukit batu. Ya. Dia bukan macam kita lah, ya. Makna kita biasa tengoklah. Tanah Arab macam mana, bukit dia. Dah padang pasir dia macam mana, mana ada pokok kita nak berteduh. Nah, panas kalau panas ya, hatta in kana ahdana, nah hatta dia sehingga nak cerita kata panas tu, kata berdadak. Ada di antara kami ni terpaksa letak tangan di atas kepala kerana apa? Terlalu panas. Nah, wa ma fina sha'im, maka tidak ada di antara kami puasa. Sahabat-sahabat kata kami tak boleh puasa, tak mampu puasa, illa Rasulillah, kecuali Rasulullah. Nah, Rasulullah, kecuali Rasulullah. Dan seorang sahabat lagi dia sebut Abdullah ibn Rawahah. Dua orang ni yang puasa, Rasulullah dengan Abdullah ibn Rawahah. Jadi cerita kata tuan-tuan, maknanya orang puasa dia sampai macam tu. Nah, boleh puasa, boleh buka puasa, maknanya dalam keadaan yang tadilah, dalam keadaan yang terlampau letih, terlampau tak boleh dah, maka mereka pun buka puasa. Ya, mereka tak puasa, yang puasa Rasulullah. Rasulullah ni tuan, maknanya dalam hadis yang lain pun banyak kita jumpa Rasulullah ni kadang-kadang dia puasa sambung. Dia puasa bersambung. Ya, orang buka puasa dia tak buka puasa lagi sehinggalah terlarut malam baru buka puasa. Bila ada sahabat-sahabat nak buat, sahabat tuan, bila Nabi buat dia nak buat saja. Dia nak buat saja, ya. Bila sahabat nak buat, Nabi larang. Kamu jangan buat, kamu tidak sama dengan aku. Aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah Taala. Tu kata Nabi, ya. Tapi bukan makan tu, bukan makan benda lah, bukan minum benda, tapi roh. Dari segi rohnya Allah Ta'ala beri, dari segi rohaninya Allah Ta'ala bagi pada Nabi ada kekuatan. Baik. Pendapat yang seterusnya, yang dia kata qalat ta'ifatun minhum asy-Syafi'i as-siyam bis-safar afdal min al-aftar li fa'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pendapat sebahagian daripada ulama Syafi'i pula, dia kata apa? Puasa masa musafir ini lebih baik, lebih afdal daripada buka, kerana berdasarkan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kata sebahagian lain bal iftar afdal akhazan birrukhsah. Nah, sebahagian lain pula dia kata apa? Buka lebih baik pula, lebih afdal, kerana apa? Ambil rukhsah tadi. Wa ma sabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila anis bisam. Ya, apa yang sabit pula daripada Rasulullah bila ditanya kepada Nabi tentang orang buka puasa pada musafir ni, Nabi kata apa? Man aftara fa hasanah wa man shama fala junaha alaih. Siapa yang puasa maka adalah baik, dan siapa yang buka puasa adalah lebih baik, dan siapa yang puasa maka tidak ada apa-apa bagi dia. Tak salah. Puasa tak salah, buka puasa lebih baik. Tuan-tuan. Itu berdasar tu, sebab tu sebahagian ulama Syafi'i kata buka puasa lebih afdal bagi orang musafir. Tapi saya sebut dah tuan-tuan, musafir ni macam mana? Minggu lepas dah sebut dah.
Jangan nak pi kalau start pun buka puasa dah, kira musafir dah. Musafir tu macam mana? Ulama kita buat yastariku musafiran yauman. Yang maknanya makan masa perjalanan kita tu sehari, baru kita boleh buka puasa. Baik. Yang seterusnya pula, Allah Ta'ala sebut fa'iddatu min ayamin ukhra, gantilah pada hari-hari lain. Nak ganti macam mana? Nak ganti tu macam mana? Ganti berturut-turut ke selang-selang? Tinggal tadi banyak hari lah, pergi Olimpik ni banyak hari. Pergi Olimpik ke mana-mana lah, banyak hari tinggal tadi tu, nak qada tu macam mana? Al-qada hal yajibu mutaba'an aw yajuzu fi tafriq fi qaulan. Qada ni sama abu wajib ke secara berturut-turut, bab kita puasa turut-turut, kita tinggal pun turut-turut. Tinggal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 3 hari turut-turut tinggal. Nak qada balik tu macam tu ke ataupun boleh? Bulan ni sehari, bulan depan sehari, bulan depan tu sehari lagi, 3 hari. Tuan-tuan, nak ganti tu macam mana? Perempuan pun kena dengar lah. Maknanya nak ganti tu pasal depa tinggal memang berturut-turut lah. Orang dah tahid, mana tinggal tu berturut-turut. Nak ganti berturut-turut ke ataupun nak ganti selang-selang? Macam mana? Baik. Jawapan dia ada dua. Ada dua. Yang pertama, annahu yajib at-tatabu' li anna al-qada' yahkil ada'. Ini yang pertama lah. Yang pertama ni maknanya bahawasanya wajib bagi mereka ni tatabu'. Wajib bagi mereka berturut-turut kerana qada itu menggantikan tunai. Kalau tunai kita macam tu, qada pun macam tu. Tu pendapat pertama. Tengok pendapat kedua pula, rasa berat rasa berat pasal nak puasa seorang-seorang ni lah. Nak puasa seorang-seorang. Bila qada seorang-seorang ni. Tadi kalau puasa Ramadan tak apalah. Puasa Ramadan, bakal puasa ramai-ramai. Ni nak puasa seorang-seorang. Kena 12 hari, 10 hari nak puasa turut-turut. Berat. Kita tak kena tak apa tuan-tuan, kena tanya orang perempuan. Kalau dia kena, memang dia kena qada. Dia kena qada. Sampai 10 hari, kalau nak puasa 10 hari berderet ni. Beratlah bagi mereka berat. Baik, ambil yang kedua. Wasani la yajibut tataba' bal insya'a faraka wa insya'a tataba'. Maknanya tak wajib kita ni bertatabu' ataupun turut-turut. Bahkan jika dia kehendak bercerai, asingkan, pisah-pisahkan ataupun dia nak buat tatabu', nak buat secara berderet macam tu pun boleh. Inilah yang diambil oleh jamhur dan salaf dan khalaf. Inilah pendapat jamhur dan khalaf, salaf dan khalaf. Wa alaihi sabata dalail li anna tatabu' innama wajib asy-syahri li darurah ada'i fi syahr. Fa amma ba'da inqidha Ramadan fal murad siyam ayyamin adat. Baik. Maknanya yang dikatakan kenapa kita tak perlu sampai kepada wajib berturut-turut itu kerana datang daripada dalil-dalil. Dalil-dalil bahawasanya yang kita puasa Ramadan itu berturut-turut kerana puasa itu sebulan. Kerana puasa tu sebulan, maka tak bolehlah kita nak puasa 2-3 hari berhenti, puasa 2-3 hari berhenti, pasal dia sebulan, syahrul Ramadan, sebulan bulan Ramadan. Manakala kita nak ganti ni terpulanglah kepada kemampuan. Nak buat direct ke ataupun nak ganti pada hari-hari yang kita ada kelapangan, ada kemampuan. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi walitukmilul iddah, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangannya. Bilangan mana? Bilangan yang kamu tinggal. Walitukmilul iddah al-mafruḍa lakum fi kulli sanatin li alla tahramu 'anil manafi'an sab. Maka hendaklah kamu sempurnakan kefarduan tadi, ketemuan ni fi kulli sanah, pada setiap tahun, supaya tidak terkeluar kamu daripada tidak terkeluar kamu daripada manfaat puasa tu. Kelebihan puasa tu. Cukupkanlah puasa. Cukupkanlah bilangan puasa. Kalau ganti bagi cukup. Tak cukup berapa hari tadi yang kamu buka, maka ganti bagi cukuplah supaya mendapat manfaat daripada puasa. Walitukabbirullah, dan seterusnya hendaklah kamu membesarkan Allah Taala. Kena besar sungguh Allah Taala. Yang mana Allah Taala itu ala ma hadakum.
Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kamu. Begitu juga Allah Ta'ala memberi rukhsah di atas ketika mana kamu dalam keadaan terpaksa. Ingatlah pada Allah Ta'ala, besarkanlah Allah Ta'ala ketika mana Allah Ta'ala beri kepada kita puasa ni. Ingat pada Allah, besarkan Allah Ta'ala. Dan begitu juga orang yang dapat rukhsah tadi, orang sakit, orang musafir, orang yang tak mampu, maka besarkan Allah Ta'ala. Ini hidayah Allah. Nah, ini adalah hidayah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk kepada kita cara-cara begini, maka besarkan Allah Ta'ala. Wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bersyukur. Nah, dia ingat ke Allah saja. Apa saja ini fardu daripada Allah Ta'ala, tuntutan daripada Allah Ta'ala. Kalau dapat pun ini adalah hidayah daripada Allah Ta'ala. Kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba. Nah, wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu jadilah orang yang bersyukur. Baik. Seterusnya, ringkas ayat yang seterusnya. Baik. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-186. Apabila kamu memohon kepadaku, wa iza sa'alaka ibadi, apabila ditanyakan kepadamu daripada hamba-hambaku tentang aku. Allah kata kepada Nabi, bila ditanyakan kepada kamu tentang aku, hamba-hambaku, manusia ni tanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, jawablah kepada mereka sesungguhnya aku dekat. Nah, yang kita nak dengan Allah Taala ni, nak tanya mana Tuhan dan sebagainya, jawablah kepada mereka fa inni qarib. Nah, Allah Taala ajar kepada Nabi kita, jawablah kepada mereka aku dekat saja dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan menerima, aku akan mendengar, aku akan memerhatikan da'watad da', segala dakwaan, segala permohonan orang yang memohon. Iza da'an, apabila dia memohon. Nah, ini tuan-tuan. Kita tengok situ dulu. Kenapa datang di antaranya, kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat ini? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Anna a'rabiyan qala. Seorang Arab datang kepada Nabi. A'rabiyan maknanya orang Badui. Kita sebut orang Badui lah, senang. Sebab orang dalam pedalaman, maknanya dia jarang jumpa Nabi, kasar lah sikit. Kalau sahabat-sahabat, tuan-tuan, kalau sahabat Nabi, dia tanya Nabi cukup lapik. Nak tanya satu ni, tanya takut Nabi terasa. Tu sahabat Nabi, untuk sama dengan Nabi, dia faham sangat dengan Nabi. Tapi mari Arabi ni, mari orang dusun, mari orang kampung ni tuan-tuan, tak biasa jumpa Nabi, dia tanyalah, tanya macam-macam. Dia tanya apa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qarib rabbuna fanunajihi. Nah, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah dekat sangatkah, dekatkah Tuhan kita ni sehingga kita ni nak mengadu kepada dia, nak minta pada dia, au ba'idin fanunadihi, ataupun Nabi Allah Ta'ala ni, Tuhan kita ni jauh, maka terpaksa kita keloi dia, kita panggil dia. Nunaji ni mana? Nunaji ni kalau kata dekat panggil najah. Kalau kata jauh, nada bahasa Arab. Kalau dekat ni makna kita panggil dia. Kita nak berkata apa? Tak bahasa Melayu ni tuan. Kalau kata dekat tu dia panggil najah. Kita panggil. Makna kalau bercakap pun pelan-pelan pasal dia dekat. Ataupun dia jauh. Kalau dia jauh nak bagi dia dengar, maka nada kita kena keloi. Adakah begitu Tuhan kita ni? Ini persoalan yang ditanya oleh Arabi ni. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila ditanya begitu, Nabi kita tersengat. Senyap saat Nabi. Bila tanya begitu kita tuan-tuan, berat jugalah soalan macam tu. Dia pakai redah gitu ya, Arabi ni, mana Arabi ni dia redah gitu ya. Tak ada perasaan dah. Sat lagi Nabi tak boleh aku tanya pelik-pelik ni, Nabi tak boleh jawab ke, lagi Nabi ada gini-gini tapi tak. Arabi ni ditanya pasal dia tak nak lapik apa dah. Dia nak tahu. Dia nak tahu, bila tanya dia nak tahu. Maka Nabi pasal kata Nabi, maka Nabi sengat sekejap. Tak terjawab. Nak kata jauh pun lagi dia tanya pula jauh mana. Kalau tahu jauh mana, kalau dekat mana? Tuan-tuan, lagi jadi bahaya. Maka Nabi pun sengat. Fa anzalallah, maka Allah Ta'ala turunlah ayat ni.
Ini yang cerita kata Al-Quran ini dia turun macam tu. Nah, dia turun mengikut peristiwa. Mengikut peristiwa. Ada persoalan, jawab. Tapi tak semuanya soalan. Ada yang datang pula tak ada kena-mengena dengan soalan pun. Allah Ta'ala turunkan juga. Baik. Maka turun ayat ini, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya wahai Muhammad, bila ditanyakan kepadamu oleh hamba-Ku tentang aku, fa inni qarib, jawablah kepada mereka, aku dekat. Uji budak wa tad'i iza da'an, aku akan menerima dakwaan, aku akan menerima seruan daripada sesiapa yang menseru, siapa yang berdoa, iza da'an, bila dia berdoa. Bila berdoa aku akan dengar. Maknanya iza amartuhum an yad'uni fad'uni istajib. Bila seseorang itu aku perintahkan kepada mereka supaya berdoa kepadaku, maka aku terima doanya. Doalah kepada aku terima doa dia. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, Allah Taala sebut lagi. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Tu syarat kitanya, bila kita tahu bahawasanya Allah Taala tu sifat dia macam tu, maka kita kena ingat. Allah Taala kata falyastajibu li, maka terimalah seruanku ini. Terimalah sahut. Allah Ta'ala kata, aku dekat saja dengan kamu, maka kamu terimalah. Buatlah sesuatu. Kita kena buatlah sesuatu nak. Kena buatlah sesuatu. Bila kata Tuhan dekat dengan kita, Tuhan nak terima apa yang kita nak, kita kehendak, kita doa, kita mohon, Tuhan nak terima, maka buatlah. Wal yu'minu bi, dan juga kamu kena beriman sungguh-sungguh dengan aku. Buat kamu dia beriman, percayalah. Bila kita dah bersungguh-sungguh berdoa tadi, kita kalau kita rasa dekat tuan-tuan, kita rasa Allah Ta'ala ni dekat dengan kita, bagaimana kita berdoa. Bagaimana tindakan kita apabila kita rasa Allah Ta'ala tu dekat dengan kita. Sebab itu Allah Ta'ala kata, beriman sungguh-sungguhlah dengan aku. Sebab itu kalau kita yakin dengan ayat Allah Ta'ala, tak ada masalah. Tak ada masalah tentang bagaimana kita nak berdoa pada Allah Ta'ala tadi. Baik. Lepas itulah disebut dalam ayat ni, wa iza falyastajibuli wal yu'minu bi. Sahutlah suaraku dan beriman sungguh-sungguhlah dengan aku. Percayalah dengan Allah Ta'ala. Al-mu'minu bi ni maknanya mu'taqidina bihi, isaluhum ila ghayatin mutamannahum iz la marja' lahum ghairi wa la marja' lahum fil wujudi siwaya wa innama ukhbiru bima ukhbiru wa umiru bima umiru. Tu kata apa tu Jalani. Dia sebut kata yakinlah dalam kepercayaan, dalam i'tikad kita, mu'taqidina, dalam pegangan kita dengan Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala akan sampaikan rayah kita. Allah Ta'ala akan sampaikan segala hajat kita, matlamat kita tu, muntamannahum, apa yang kita cita-citakan. Kena yakin tak? Itu keyakinan kita tentang bila kita minta, yakin Tuhan bagi. Itu yang maksud beriman tu. Tak apalah, dah Tuhan minta, aku minta lah. Tak tahu lagi Tuhan nak bagi ke tak. Bukan macam tu nak. Bila kita dengan Allah Ta'ala ni, bila kita minta, kena letak dah keyakinan Tuhan bagi. Segala apa yang kita mohon tu, izla marja' lahum ghairi, kenapa tidak ada dah tempat nak kembali kita selain daripada Allah. Tak ada lah kita nak minta dengan lain tuan-tuan. Kalau apa pun keadaan kita berlaku, tidak ada dah yang lain selain pada Allah. La marja' lahum fil wujudi siwaya. Tidak ada dah tempat yang kita dalam kewujudan ini selain daripada Allah Ta'ala. Yang nak boleh nak bagi ke, nak boleh sembuh, nak boleh apa ke, semua tu tidak ada yang lain kecuali Allah Ta'ala satu. Innama ukhbiru bima ukhbiru wa umiru bima umiru. Ini cerita Allah Ta'ala ni. Maknanya Allah Ta'ala sungguhnya macam mana, dia akan terima apa yang dia akan ambil, dia akan beri apa yang kita minta, dan Allah Ta'ala akan buat apa yang kita, Allah Ta'ala akan tunaikan apa yang kita kehendak. Jangan risau dengan Allah Ta'ala. Cuma cara pemberian Allah Ta'ala tu, kita minta dengan Allah Ta'ala, mintalah segala sesuatu daripada Allah Ta'ala, kita minta sesuai dengan apa yang kita buat, kita mintalah. Allah Ta'ala akan bagi. Cuma masa tu memanglah Allah Ta'ala tak bagi tetapkan kepada kita, minta hari ni esok nak dapat, belum tentu.
Nah, Allah Ta'ala dengan kebijaksanaannya Allah Ta'ala bagi. Tak bagi hari ni di dunia, Tuhan bagi dekat nak mati. Tak bagi dekat nak mati, Tuhan bagi dalam kubur. Tak bagi dalam kubur, Tuhan bagi di padang mahsyar. Tak bagi di padang mahsyar, Tuhan bagi dalam syurga. Nah, Tuhan akan bagi, cuma tunggu masa. Ya, itu tidak ada dalam istilah kita nak putus asa dengan Allah Ta'ala. Ya, akhirnya Allah Ta'ala simpulkan la'allahum yarsyudun. Nah, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Bila doa pada Allah Ta'ala, harap dengan Allah Ta'ala, kita akan dapat petunjuk. Tadi Allah Ta'ala kata apa? La'allakum tashkurun. Nah, bila kata Allah Ta'ala suruh puasa bulan Ramadan, lepas tu pula Tuhan bagi kepada kita rukhsah, ya, mudah-mudahan kamu bersyukur dengan Allah. Terima kasihlah kat Tuhan. Nah, Tuhan suruh kita puasa, nak didik diri jiwa kita. Alhamdulillah dapat puasa bulan ni, alhamdulillah semua tu. La'allakum tashkurun, bersyukur. Bila kata pula ni Allah Ta'ala suruh kita berdoa dengan Allah Ta'ala, kita berdoa sungguh-sungguh, Allah Ta'ala kata la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Kalau dalam ayat puasa lagi dulu nak la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang muttaqin. Yang satu lagi pula, nah, yang satu lagi pula di akhir pula la'allahum yattaqun. Jadi tuan-tuan, dalam bab puasa ni, 4 ayat bab puasa ni semuanya akhir dengan la'allah. La'allakum, la'allahum. Tuan-tuan, ini nak cerita kata hebatnya Al-Quran itu. Nah, Allah Ta'ala bagi pada kita, semua ini adalah untuk manusia. Ya, Allah Ta'ala tak ada apa pun. Manusia buat ke tak buat ke, Allah Ta'ala tetap dengan kekuasaan dia, tetap dengan kemegahan dia. Manusia nak buat ke tak nak buat pun terpulang pada manusia, tetapi Allah Ta'ala nak beri banyak kepada manusia. La'allahum yattaqun bagi dalam puasa. La'allakum tashkurun puasa. La'allahum yashudun pun puasa. La'allahum tattaqun pun dalam puasa. Ya, ada 3-4 perkara kataan yang Allah Ta'ala sebut kepada kita, mudah-mudahan kau dapat tu, bagi sesiapa yang puasa. Rebutlah peluang yang terhidang di hadapan kita, yang kita sedang lalui sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala tu bukan sampai kepada orang lain, sampai kepada kita semuanya. Jadi itulah, saya ingat setakat itulah ada apa yang saya boleh sebut berkaitan dengan puasa ni, tafsir dalam ayat-ayat puasa. Mudah-mudahan kita lebih cintakan kepada Allah Ta'ala, cintakan kepada perintahnya. Ya, bila kita tahu kata ini adalah hak Allah Ta'ala, maka kita buat dengan dalam keadaan hati yang penuh rela, penuh rasa syukur, khusyuk dan tawaduk di atas segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setakat itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama dalam kita menghayati ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.